Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Terkini ya sidang media daripada Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Johari Abdul. Dan kita ucapkan tahniah juga atas perlantikan sebagai pengerusi AIPA untuk tahun 2025. Jadi satu demi satu jawatan penting yang diberikan kepada negara kita Malaysia. Kalau sebelum ini Malaysia telah menjadi pengerusi sekaligus Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan untuk negara-negara ASEAN tahun 2025. Sekali lagi untuk Speaker Dewan Rakyat kita tahniah kerana sentiasa mengharumkan nama negara kita walaupun pembangkang mahu memburukkan nama negara kita di persada antarabangsa. Tapi negara-negara ASEAN, Eropah, negara dunia melihat bahawa negara kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan anda untuk mendengar pencerahan dari sendiri daripada Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Johari Abdul. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih rakan-rakan media. Hari ini saya nak bercakap tentang bagaimana lawatan saya. Yang pertama, bukan lawatan lah, kehadiran saya di Vientiane untuk menerima tanggungjawab sebagai pengurusi AIPA untuk 2025 tahun depan. Bagaimana penyerahan tanggungjawab itu dengan penuh tradisi lah. Dan sudah tentu ianya dipenuhi dengan resolusi-resolusi yang telah pun kita capai dalam persidangan tersebut. Telah pun dipersembahkan oleh host iaitu Laos, dan semua resolusi itu diterima dengan baik oleh semua dengan ahli. Dan sebagai tuan rumah pada tahun 2025, sudah tentu ianya menjadi satu cabaran pada kita untuk melihat yang pertama sekali semua resolusi-resolusi yang telah pun dipersetujui itu kita laksanakan. Yang kedua, bagaimana kita boleh mempertingkatkan hubungan di antara legislatif dan juga eksekutif. Itu ya di antara isu besar yang dibincangkan, iaitu bagaimana pelibatan di antara legislatif ini harus dilihat oleh rakyat berfungsi dengan lebih baik. Dan bagaimana pula peranan yang dimainkan oleh eksekutif itu mendapat pemerhatian yang lebih oleh pihak legislatif, oleh parlimen. Dan dua isu ini amat penting. Dan sudah tentu apa yang ditunjulkan di Vientiane itu saya kira satu performan yang hebat. Bukan saja dari segi pentadbirannya, tetapi juga persiapan yang cukup rapi dalam pengendalian AIPA ke-45 kali ini. Dan sudah tentu sebagai negara yang akan menjadi pengurusi pada tahun depan, kita mula bekerja pada saat inilah. Sebab lepas ini, mesyuarat demi mesyuarat kita akan panggil untuk sediakan. Dan sudah pasti kita nak jadi tuan rumah yang jauh lebih baik daripada tuan rumah yang lalu. Kerana pengharapan dengan negara anggota ASEAN terhadap kita pun amat tinggi. Jadi insyaAllah persidangan ataupun General Assembly akan berlaku pada bulan September tahun depan. Tapi mesyuarat-mesyuarat yang lain akan berlaku sebelum itu. Dan saya kira persiapan sedang kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua,
lawatan saya ke Vietnam, kita mengambil sikap bahawa kalau boleh kita nak melawat semua dengan negara jiran, dengan negara ahli ASEAN sebelum berlakunya persidangan pada bulan September tahun depan. Jadi apabila kita mendapat signal daripada Vietnam yang mereka bersedia menerima kita untuk satu kunjung hormat, saya telah pun hadir ke Hanoi dan berjumpa dengan semua pimpinan yang tertinggi di kerajaan Vietnam. Saya telah pun berjumpa dengan yang dipertua Dewan Rakyat dia. Saya juga telah pun berjumpa dengan General Secretary parti dia. Dan saya juga berjumpa dengan Perdana Menteri Vietnam. So dalam satu lawatan itu saya cover tiga-tiga. Dan alhamdulillah lawatan tersebut amat positif. Dan boleh dikatakan mereka juga sedang menunggu apabila kita menjadi chairman nanti. Dan hal-hal lain itu ialah bincang tentang bilateral dan banyak isu-isu yang diketengahkan oleh Vietnam. Dan kita juga, saya telah pun maklumkan kepada pihak eksekutif kerajaan isu-isu yang menjadi concern oleh kerajaan Vietnam yang harus dilihat oleh kerajaan Malaysia. Jadi seperti yang katakan tadi, saya akan cuba sebaik mungkin melawat semua dengan negara ahli ASEAN ini sebelum berlakunya AIPA GA yang kita jangkakan pada September ini. So alhamdulillah saya ucapkan terima kasih di sini kerana semua negara telah memberikan komitmen. Semua negara ahli telah memberikan komitmen akan menghantar ramai delegates mereka ke GA 45 yang akan berlaku di Kuala Lumpur ini. Dan kita amat-amat looking forward lah untuk menerima mereka sebagai tuan rumah dalam persidangan ini. Okey, itu saja yang saya sebutkan sini. Kecuali ada soalan. InsyaAllah sedang dirangkakan dan saya jangka mungkin masa terdekat ini selepas tamat saja sidang 12 hari bulan Disember ini, perancangan sedang dibuat untuk saya mengunjungi semua speaker-speaker di Dewan-Dewan ASEAN, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, ada lain? Di peringkat bilateral. Di peringkat bilateral ada beberapa isu yang saya kira agak positif. Yang pertama, mereka ingin melihat supaya apa juga yang Malaysia perlukan dalam apa-apa juga isu yang memerlukan sokongan dari Vietnam, Vietnam sedia membantu. Ini termasuk isu-isu berkaitan dengan keselamatan di Laut Cina Selatan, isu pembenterasan dadah yang juga datang daripada utaran tanah air kita, dan juga isu Myanmar yang berlanjutan begitu lama. So mereka kata kalau ada apa-apa yang kita perlukan dari sokongan, mereka akan sokong kita. Di samping itu, mereka juga bincang tentang bagaimana harus bekerjasama dalam bidang pembangunan beberapa bidang yang penting seperti renewable energy. Yang kedua, food security sama seperti yang kita bincang juga, dan pertukaran mahasiswa dan juga tenaga pengajar universiti-universiti yang mereka rasa mereka bersedia untuk menerima akademia kita, dan mereka juga akan menghantar akademia mereka ke universiti kita. Yang lain-lain itu ialah isu-isu bagaimana
kita boleh meningkatkan perdagangan. Malah untuk tahun, saya ingat kuarter yang terakhir ini terlihat peningkatan yang amat positif di antara dua negara. Dan ini harus dikekalkan kalau mengikut Vietnam. Itu yang kita bincang panjang, dan hampir ketiga-tiga pemimpin itu tajuknya ke arah itulah, kerjasama yang lebih mantap. Okey, lain soalan? Yes, kita agak proud. We are very proud to umumkan. In fact, di IPA Vientiane pun saya sebut bahawa we really walk the talk. Kita bercakap tentang renewable energy, dan saya katakan mulai 1 Oktober kita telah pun memulakan penggunaan di parlimen ini solar energy, dan kita rasa bangga bahawa kita dapat laksanakannya, dan kita mengajak jiran-jiran yang lain juga mengikut jejak kita, sebab tak guna kita luluskan berbagai-bagai undang-undang di sini tapi kita sendiri pun tak berani atau tak mampu untuk melaksanakan apa yang telah pun kita cadangkan. Jadi alhamdulillah ramai yang rasa teruja lah dengan tindakan kita, bahawa kita di antara negara yang awal, malah di dunia, bukan saja di kawasan di dunia ni, yang memulakan penggunaan renewable energy untuk kegunaan tenaga kita. So I'm proud to say that we are able to do it. Okey, tak ada apa dah. Kalau tak ada apa, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan bersama lagi hingga bulan 12 nanti. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik, itu dia sahabat semua, sidang media daripada Speaker Dewan Rakyat, dan kita ucapkan sekali lagi tahniah kerana berjaya ataupun dilantik sebagai pengerusi IPA tahun 2025. Sekali lagi mengharumkan nama negara kita, seperti mana juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik pengerusi ASEAN, sekaligus negara kita mempengerusikan negara-negara ASEAN tahun 2025. Tahniah kita ucapkan. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya anda memberikan sebarang ucapan tahniah, pandangan, ya, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.